Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdi Khair, katanya Ali datang kepada kami. Ketika itu beliau telah pun bersembahyang. Beliau meminta air untuk dibuat ambil air sembahyang. Faqulna, kami pun berkata, apa akan dilakukannya dengan air sembahyang itu, sedangkan dia telah bersembahyang? Nampaknya tidak lain yang dimaksudkan kecuali untuk mengajar kita. Maka dibawakan kepadanya satu bekas berisi air dan satu toast, apa kita kata, satu toast, apa ni, orang buat basuh tangan, bekas basuh tangan, apa kita panggil, bekas basuh tangan, apa kita panggil, toast, tak ingat bekas basuh tangan tu. Okay, basuh tangan, air bekas atas tu, bawah tu toast tu. Kemudian kita kata bekas basuh, oh ketul, ketul bekas basuh tangan tu, toast. Dia pun menuangkan dari bekas itu ke atas tangannya, menuangkan air ke atas tangan kanannya, menuangkan air dari bekas itu ke atas tangannya, lalu dibasuhnya dua tangannya itu 3 kali. Kemudian dia berkumur dan menghembuskan air dari hidung 3 kali. Famadmadha, beliau berkumur dan menghembuskan air minal kaf, yakni dari tangan yang diambil air menggunakannya, ini tangan kanan juga. Thumma ghassala wajhahu 3, kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali, dan membasuh tangan kanannya 3 kali, dan membasuh tangan kirinya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, jadi lalu di sapu di kepalanya sekali. Kemudian dia membasuh kaki kanannya 3 kali dan kaki kirinya 3 kali. Kemudian beliau berkata, sesiapa yang suka mengetahui, sesiapa yang suka untuk tahu wudu atau cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yakni caranya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdi Khair lagi, katanya Ali telah bersembahyang pagi, kemudian dia masuk ke rahbah, ini satu ruang yang luas. Beliau pun meminta air, lalu seorang budak membawakan kepadanya satu bekas yang berisi air dengan satu ketul, toast. Qala fa akhadha al-ina, kata perawi ini, yakni siapa ni, Abdi Khair, kata dia pun mengambil bekas air itu dengan tangan kanannya, lalu dituangkan ke atas tangan kirinya dan dibasuh dua tangannya itu 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bekas itu, lalu berkumur, yakni dia pun ambil air dan berkumurlah 3 kali, dan menghisap air ke hidung 3 kali. Thumma saqa, kemudian perawi ini mengemukakan hadis dekat-dekat maknanya, qariban min hadis Abi Awanah, dekat-dekat maknanya dengan hadis Abi Awanah dahulu. Yang di zaidah, jadi perawi dalam sanad ini, dia mengemukakan hadis dekat-dekat dengan makna hadis yang telah dikemukakan oleh Abi Awanah dahulu. Hadis yang pertama kita baca tadi. Qala, katanya, kata zaidah ni, thumma masaha ra'sahu, kemudian Ali menyapu kepalanya, yakni kata Abdul Khair ini, dia sapu kepalanya, bahagian depannya dan bahagian belakangnya sekali. Kemudian dia kemukakan hadis sama maknanya dengan hadis Abi Awanah sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Syu'bah,
Katanya, saya telah mendengar Malik bin Urfutah berkata, saya telah mendengar Abdi Khair berkata, saya telah melihat Ali dibawakan kerusi kepadanya, maka beliau pun duduk di atas kerusi itu. Kemudian dibawakan satu jug air. Faghasala yadahu thalathan, dia pun membasuh tangannya 3 kali, kemudian berkumur berserta ataupun bersama-sama dengan menghisap air ke hidung dengan air yang sama, air yang satu. Wa dzakara al-hadis, dan seterusnya dia mengemukakan hadis itu, hadis selanjutnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zir bin Hubeish bahwa dia mendengar Ali ketika mana beliau ditanya tentang wudu, yakni cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan hadis seterusnya. Wa qala, dan dia dalam riwayatnya ini menyebutkan, yakni Zir menyebutkan Ali telah menyapu kepalanya hatta lamma yaqtur, sehingga tidak menitis pun, yakni sapu kepala tu tidak banyak air sehingga tak menitis air. Wa ghasala rijlaihi thalathan, dan membasuh 2 kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Layla, katanya, saya telah melihat Ali berwudu, beliau membasuh mukanya 3 kali dan membasuh lengannya 3 kali, yang di tangan sekali dengan lengan itu 3 kali, dan menyapu kepalanya sekali. Kemudian beliau berkata, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hayyah, katanya, saya telah melihat Ali berwudu, dia pun menyebut wudunya semua sekali 3 kali. Qala, kemudian dia berkata, kemudian Ali ataupun beliau menyapu kepalanya, kemudian membasuh 2 kakinya hingga 2 buku lali. Kemudian dia berkata, sebenarnya saya mahu menunjukkan kepada kamu, saya suka menunjukkan kepada kamu, yakni saya mahu menunjukkan kepada kamu cara bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidillah Al-Khawlani daripada Ibnu Abbas, katanya, Ali, maksudnya Ibnu Abi Talib, telah masuk menemuiku, telah masuk kepadaku, yakni ke dalam rumahku ataupun di kediamanku. Waqad ahraqal ma, ketika itu beliau telah selesai membuang air, mengalirkan air, yakni membuang air. Fada'a biwudu, beliau pun meminta air sembahyang. Kami pun bawakan kepadanya satu bekas yang berisi air, sehinggalah kami meletakkannya di hadapannya, meletakkan bekas air itu di hadapannya. Maka dia pun berkata, wahai Ibnu Abbas, mahukah engkau aku tunjukkan kepadamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Saya berkata, yang dikata Ibnu Abbas, ya tentu sekali. Fa asghal ina ala yadihi, beliau pun menuangkan bekas itu, yakni air dalam bekas itu ke atas tangannya. Fa ghasalaha, lalu dibasuhnya tangannya itu, kemudian dimasukkannya tangannya yang kanan, tangan kanannya, yakni ke dalam bekas. Fa afaragha biha 'alal ukhra, lalu dituangkan air itu ke atas tangan sebelah lagi, tangan kiri. Kemudian dia membasuh 2 tangannya, kemudian dia berkumur dan menghembuskan air dari hidung. Kemudian dia memasukkan 2 tangannya ke dalam bekas itu, kedua-duanya masuk kedua belah tangan masuk ke dalam bekas itu. Lalu diambilnya satu cebok air dengan kedua belah tangan, secebok dengan kedua belah tangan. Fadaraba biha ala wajhi, lalu dipukulnya dengan air itu ke mukanya. Kemudian dia memasukkan 2 ibu jarinya ke bahagian depan telinga, yang ini bahagian depan, bahagian dalam masuk. Kemudian kali yang kedua, kemudian kali yang ketiga, begitu juga dilakukannya. Kemudian
beliau mengambil dengan tapak tangan kanannya secebok air, lalu dituangkan ke atas jambulnya, ke atas bahagian depan kepalanya. Fatarakaha tastanu, dibiarkannya air itu menitis ke atas mukanya. Kemudian dia membasuh dua lengannya hingga ke siku tiga kali. Kemudian dia menyapu kepalanya dan bahagian belakang, dua telinga. Kemudian dia memasukkan dua tangannya sekali ke dalam bekas itu. Lalu dia ambilnya secebok air dengan kedua belah tangan, lalu dipukulnya ke atas kakinya dengan air itu. Wa fiha an-na'l, sedangkan kakinya sedang memakai selipar pada ketika itu. Wa fiha an-na'l fa fatalaha biha, lalu dia pun membasuhkan kakinya dengan secebok air tadi itu. Thummal ukhra, kemudian kali yang kedua lagu tu juga, begitu juga. Qala, kemudian dia berkata, qultu, kata perawi ini, qultu, yani Ibnu Abbas, saya pun bertanya dia, wa fin na'lain, dengan selipar sekali? Qala wa fin na'lain, dengan selipar sekali? Qala, kata perawi ini Ibnu Abbas, saya pun bertanya lagi, dengan selipar sekali? Dia kata dengan selipar sekali. Kata perawi ini, saya pun bertanya lagi, dengan selipar sekali? Dia berkata dengan seliparnya sekali. Sekali dengan selipar pasti. Abu Dawud berkata, hadis Ibnu Jurayj daripada Syaibah menyerupai hadis Ali, yushbihu hadis Ali, menyerupai hadis Ali, kerana ia berkata di dalam sanad itu Hajjaj bin Muhammad daripada Ibnu Jurayj aja. Apa ni? Li'annahu qala fihi, kerana dalam sanad isnad itu, dalam riwayat itu Hajjaj bin Muhammad berkata gitu. Li'annahu dhamir sya'an itu. Kerana Hajjaj dalam riwayatnya berkata daripada Ibnu Jurayj. Dia kata apa? Ni maqulul qaul. Apa yang dia katakan itu? Dia sapu kepalanya sekali. Dia sapu kepalanya sekali. Dan Ibnu Wahab dalam isnadnya, dalam riwayatnya daripada Ibnu Jurayj kata dia sapu kepalanya 3 kali. Sapu kepalanya 3 kali. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Baru ni tentang hak ni dah juga ni, kaifiat ambil air sembahyang yang dinukilkan daripada Nabi SAW. Cuma hadis-hadis sebelum ni dia ambil daripada Sayyidina Uthman semua. Lepas pada tu Sayyidina Ali. Sekat yang kita baca tadi Sayyidina Ali. Lepas pada tu Abdullah bin Zaid Al-Mazini pula, riwayat daripada dia pula. Lepas tu orang lain pula. Ini orang-orang yang penting dalam meriwayatkan kaifiat wuduk Nabi SAW. Setakat yang kita baca ni adalah musnadat, termasuk dalam musnadat Ali, riwayat-riwayat Sayyidina Ali. Kita tengok semula. Tengok semula. Sanad yang pertama tu nampaknya tak ada apa tu, tak ada apa, okey belakang. Perawi-perawinya orang-orang sedap-sedap belakang. Musaddad, masyhur Musaddad, dalam Bukhari pun ada riwayatnya. Abu Awanah itu pun orang besar juga. Abu Awanah pengarang kitab hadis juga ni, Abu Awanah. Kemudian dia meriwayatkan daripada Khalid bin Alqamah. Khalid bin Alqamah. Siapa Khalid bin Alqamah? Dia ni seorang yang thiqah. Kata siapa? Ibnu Ma'in dan Nasai. Abu Hatim berkata Syekh. Dia ni Khalid bin Alqamah ni di antara orang yang keliru ulama rijal tentang nama dia dan ayah dia. Ada yang keliru.
iaitu Syu'bah. Syu'bah ni orang besar juga, orang alim besar lah, tapi dia keliru dalam menamakan Khalid ini dengan ayah dia. Dia kata apa? Dia kata Malik bin Urfutah. Hak tadi hadis yang ke berapa tadi kita baca? Ni hadis yang 113 selepas ni. Hadis yang ketiga selepas ni. Hadis yang ketiga. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsani Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Malik bin Urfutah qala sami'tu Abd Khair. Dia kata Malik bin Urfutah. Hak sebetulnya bukan Malik bin Urfutah, tetapi Khalid bin Alqamah. Dia keliru. Dia keliru di situ. Mula-mulanya Abu Awanah ni pun dia keliru juga. Pasal apa? Pasal dia tu Syu'bah. Ramai juga orang yang ada sebut Abu Awanah ni dia meriwayatkan daripada Malik bin Urfutah. Di suatu ketika dulu Abu Awanah ni kata lagu tu Malik bin Urfutah, bukan Khalid bin Alqamah. Tetapi Imam Abu Daud ambil daripada dia ni setelah dia baiki semula. Abu Awanah cek semula, baiki, dia rujuk balik, tinggal pendapat dia dulu. Hak dia ikut Syu'bah tu tak betul. Hak betulnya ialah Khalid bin Alqamah. Hak ni hak betul. Mula orang kata dia apa kata lagu tu. Ada juga orang kata Khalid bin Alqamah. Dia kata Syu'bah a'lamu minni. Syu'bah lebih tahu daripada saya. Tetapi daripada riwayat Abu Daud ini, kita nampak Abu Awanah tidak lagi semasa dia meriwayatkan ini dia mengikut pendapat Syu'bah, tapi dia sudah buat kajian dia sendiri, iaitu yang betulnya seperti orang lain, kebanyakan, iaitu Khalid bin Alqamah, bukannya Malik bin Urfutah. Tetapi Syu'bah dalam Abu Daud ni sendiri, dua hadis selepas ni dia kata Malik bin Urfutah. Dia tetap keliru. Tetapi kebanyakan ulama-ulama rijal mengatakan bukan begitu, itu silap dia. Ini nak menunjukkan bahawa tokoh-tokoh ilmu rijal ni pun dia ada juga keliru. Kadang-kadang ni turuk ni. Bila turuk tu, kalau dia turuk habis siapa kesu? Kalau hak tak betul lah. Silap lah. Ada kalanya macam ni. Dia dah tarik balik. Mana riwayat dia hak kemudian orang pakai, dan itulah yang betul setelah dia kaji. Semuanya memerlukan kajian. Semuanya memerlukan kajian, bukan isi kandungan hadis satu saja yang memerlukan kajian, tetapi perawi-perawi itu juga mana ada khilaf di antara ulama-ulama rijal itu. Seperti mana isi kandungan hadis itu sendiri ada khilaf. Ini terpulang kepada masing-masing lah. Orang yang terus buat kajian dia dapat tahu lah, dia berasa lah. Orang yang tidak buat kajian terus saja tu dia tidak berasa. Daripada Abd Khair. Siapa Abd Khair ini? Abd Khair ini dia bukan sahabat, tak, mukhadram dia. Mukhadram ni maknanya orang yang dah dengan zaman jahiliah, tapi tak kebetulan dia ni berjumpa dengan Nabi SAW. Dia hanya berjumpa dengan sahabat saja, maka orang panggil tabi'i. Tabi'i bukan sahabat, walaupun zaman tu dah dengan Nabi, zaman Nabi dah, dia litah lah zaman Nabi. Muka dia daripada jahiliah lagi, dah litah zaman Nabi SAW, tapi bukan sahabat. Pasal apa? Pasal dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Abd Khair, dia ni orang Kufi, tabi'i, thiqah. Abu Ja'far Muhammad bin Husain al-Baghdadi dia kata saya tanya Ahmad bin Hanbal tentang orang-orang yang kuat dalam meriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Siapa dia ke perawi-perawi yang kuat daripada Sayyidina Ali? Dia kata di antara mereka ialah Abd Khair. Ni orang kuat, anak murid Sayyidina Ali yang kuat, yang ni boleh dipegang. Di antara mereka ialah Abd Khair. Khatib Baghdadi berkata, nama Abd Khair itu sebenarnya Abdul Rahman, umurnya panjang. Abdul Malik bin Sal'ah berkata, saya bertanya Abd Khair ini, berapa umur awak? Berapa umur?
Pada ketika tu dia kata 120 tahun. Pada masa tu 120 tahun. Maknanya di antara perawi yang umur panjang. Perawi yang umur panjang. Dan dia dan dengan zaman jahiliah. Lepas pada tu dan dengan zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali dia dan lagi. Dia kata atana Aliyun. Ali datang kepada kami. Dia sudah pun bersembahyang. Dia pun minta air untuk nak ambil air sembahyang. Kami pun katalah sesama kami ataupun kata dalam hati masing-masing, apalah dia nak buat dengan air sembahyang ni? Dia sudah pun sembahyang. Nampaknya tak ada lain ni. Dia nak ajar kita ni. Tak ada lain ni, dia nak ajar kita. Lepas tu dah dia minta, orang pun bawa lah air dalam satu bekas yang berisi air bi'ina'in fihi ma'un wa tastin. Bukan fihi ma'un wa tastun, tapi fihi ma'un wa tastin. Dibawakan kepadanya bekas yang berisi air. Kalau kita baca wa tastun, berisi air dan ketul. Ketul tu bubuh dalam air tu kah? Dalam bekas tu dah. Dibawakan kepadanya satu bekas yang berisi air, dan dibawakan juga satu ketul yang untuk dia tak ada. Untuk dia tak ada air yang dia buat ambil air sembahyang. Itu maksudnya. Wa tastin, waw ni ataf kepada ina, bukan ataf kepada mak. Bukan ataf kepada mak, tetapi ataf kepada ina. Tu kalau salah-salah ataf talak lain. Maka dia pun menuangkan air dari bekas itu ke atas tangan kanannya. Ke atas tangan kanannya. Tuang air atas tangan kanan. Dia pun basuh tangan dia 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Lepas tu dia berkomor. Hembus air daripada hidung. Yang ni setelah hisap air ke hidung lah. Dia berkomor dan nathara, mengembus air dari hidung tu minal kaf alladhi ya'khudhu fihi. Dengan menggunakan tangan yang dia ambil air tu. Mengikut riwayat kebanyakannya, ambil air dengan tangan kanan ni buat hisap, buat berkomor dan hisap air ke hidung tu. Tapi bila nak seh tu, nak buang air dari hidung tu, guna tangan kiri. Ni tidak, dia guna tangan ketu juga. Dia guna tangan tu juga. Itu maksudnya. Dalam riwayat hak banyak daripada sahabat-sahabat yang lain, dia guna tangan kiri, bukan tangan kanan. Boleh jadi hak dia tengok Nabi SAW buat dengan tangan kanan, boleh jadi menunjukkan kedua-duanya boleh. Kemudian dia basuh mukanya 3 kali, dan basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali juga. Lepas tu dia pun masukkan tangan dia ke dalam bekas. Masuk, dia celup, ambil air dan dia, ataupun celup sajalah air, nak suruh basuh tangan dengan air baru. Dia pun sapu kepalanya sekali. Di sini menyebutkan sapu sekali pula. Sebelum ni riwayat Sayyidina Uthman, hak kebanyakannya, bahkan kata Abu Daud, semua riwayat Uthman yang sahih menyebutkan sapu kepala sekali. Sudah jelas dah hak riwayat Sayyidina Uthman. Hak riwayat Sayyidina Ali ni pun sekali juga, sapu kepala sekali juga. Kemudian dia basuh kakinya, kaki kanan dia 3 kali, dan kaki kiri dia 3 kali. Kemudian dia kata, sesiapa yang suka, mana ada orang Islam yang tidak sukanya tahu bagaimana cara Nabi SAW berwudu? Tentu sekali suka. Sesiapa yang nak tahu bagaimana Rasulullah SAW berwudu, beginilah, seperti dia buat sana, lagu sana. Itu wudu Nabi SAW. Pada masa tu tidak ada paip, tidak ada apa, guna air dalam bekas gitu. Lagu itulah kalau guna bekas. Kalau guna paip, tak ada nak basuh tuang air ke apa, tak ada lah tu. Pakai basuh tangan tu, tak ada masalah celup-celup dalam bekas apa, tak ada lah. Ni dalam masalah air itu dituangkan daripada bekas. Kemudian dalam beberapa riwayat yang kita baca saat ini dengan jelas menyebutkan dia celup tangan dia. Artinya sedikit sebanyak air bekas hak dia buat basuh muka, hak dia berkomor sedikit sebanyak tu, kalau masuk dalam tu, tak apa, tidak jadi musta'mal air itu, tidak jadi musta'mal air itu. Hanya adalah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh, titik tu tak boleh guna, jadi musta'mal air itu. Tetapi pendapat itu marjuh, tidak kuat. Sebab apa? Bercanggah dengan riwayat hadis yang zahir, begitu banyak sekali, boleh celup, tidak jadi musta'mal, tidak jadi musta'mal. Kemudian tak ada sebut pula dia sebelum masuk tangan tadi dia retak dulu ke, tak ada, tu dia masuk,
sedikit sebanyak tentulah ada saki-baki dia tu, tidak jadi musta'mal. Walaupun basuh anggota tadi, anggota wudu, basuh anggota wudu, inilah dalilnya. Bagi orang lain tak jadi masalah, tapi oleh kerana dalam mazhab Syafi'i ini dia ada halus tadi benda-benda tadi, sebab itulah kita tengok dalam dunia ni hak paling ramai waswah mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i, orang mazhab lain tak ada waswah. Apa cuba perhati. Sebab apa? Sebab dia halus sangat tadi. Takut titik lah, takut ngecik lah, kena pakai cetung lah, tak boleh itu dengan tangan lah. Koloh banyak dah tu pun tak boleh lagi. Lepas tu nak niat nak dalam masa ni mari orang waswah susah benar. Selai pala dalam air, dalam koloh tu lama. Inilah yang berlaku, lama duduk dalam koloh sehingga tak boleh nak menapah baru tubik, tak mari lagi niat. Kan susah. Ini yang berlaku, yang kita tengok ni, yang kita tengok sendiri. Apa yang berlaku, apa sebabnya tadi susah banyak. Sedangkan dalam hadis-hadis ni begitu jelas. Hadis ni bila sahih, bila sahih, ini orang yang belajar hadis gitu cara dia. Bila hadis ni sahih, tak ada siapa pertikai. Tanyalah siapa pun, orang mazhab Syafi'i ke, Syafi'i sendiri ke, atau siapa pun, hadis ni sahih, tak boleh nak kata apa dah. Tiba-tiba ada pendapat dalam mazhab, ya dia ikutlah, katakanlah dia ikut pendapat tu, nampak bercanggah dengan hak ni. Tidak salah kalau dia ikut hak ni, bahkan lebih baik lagi dia ikut hadis ni. Ini cara ahlul hadis, tetapi orang-orang yang ikut mazhab kadang-kadang dia takut, sebab apa orang kita belajar tidak lagu tu, dia kata sampai dia ketepikan hadis. Tu tak kena lah tu, sikap tu tak kena. Dia kata adalah tu kat mana-mana tu Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i faham yang kita tak faham. Hadis ni zahir ni lagu, zahir pun dia paling tinggi. Sebab itulah ada tu dalam fiqh Syafi'i tu, dia kata tangan tu celup apa? Niat gayung, kata dia. Niat gayung pula. Nak niat gayung lagu mana tangan dia? Memang tangan dia bukan gayung. Payah tu. Sebab dia tak nak lari juga, dia takwil kut lain. Jauh tu. Itu orang panggil takwilan yang jauh. Tak pernah sabar. Tak ada siapa dia pun kata takwil dengan gayung orang lain tak ada kata. Tapi setengah-setengah orang yang kuat sangat dengan mazhab ni, kalau dia tidak belajar hadis lah, dia jadi kuat sehingga dia ketepikan hadis-hadis yang sahih. Dia nampak ulama dalam mazhab dia tu saja, ulama dalam mazhab lain dia tak tengok. Dia tidak menghargai pendapat dan fikiran orang lain, hasil ijtihad orang lain. Apalagi hadis ni sahih, hadis ini tidak mansuh, jelas semua terima. Maka ahli hadis, orang yang belajar hadis, dia akan utamakan hal ni. Apatah lagi kalau dalam masalah sapu kepala ni, Syafi'i kata sapu 2 helai rambut tak apa dah, 3 helai rambut tak apa dah, sapu sikit. Tapi orang tu kalau dia mazhab Syafi'i sekalipun, seperti Ibnu Ruslan dan ramai lagi yang lain-lain, Ibnul Munzir, dia kata tak boleh. Hak tu menunjukkan boleh, harus saja, sah saja. Syafi'i pun tidak kata hak tu yang lebih baik. Hak sapu pesen 2 helai saja tu, setiap kali ambil sembahyang sapu sikit lagu tu. Syafi'i pun tak kata lagu tu. Kita kena pakai hadis ni sapu semua. Supaya dia buat sapu lagu mana, daripada depan ke belakang, mari ke depan, akan jelas lagi dalam hadis-hadis akan datang lagu tu lah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu ada hak sapu tu, sekurang-kurangnya jarang-jarang sekali dia pakai tu. Hak kebanyakan tidak, dia pakai hak hadis. Sebab itulah dalam fiqh ni pun, fiqh Syafi'i ini dia ada juga ahli fiqh, ahlul hadis. Supaya Imam Nawawi dia fiqh Syafi'i tapi dia ahlul hadis. Ibnul Munzir dia faqih juga tapi dia lebih banyak kepada hadis. Kadang-kadang dia tak pakai hak dalam fiqh, hak kebanyakan dia tak pakai. Sebab apa? Dia lebih utamakan hadis. Dan hak itulah cara yang paling baik sebenarnya. Kita takut jadi lagu mana? Jadi kita lebih mengutamakan pendapat orang lain daripada hak Nabi SAW sendiri. Hak tu takut, bermakna kita telah melebihkan orang lain.
Itu berat tu. Tak boleh tu. Tak boleh jadi kebiasaan. Hak naknya hak Nabi SAW tu jadi hak utama, jadi hak asas. Hak lain tu kalau kita nak ikut pun jarang-jarang. Jarang-jarang ketika perlu. Ketika perlu. Kalau kita sudah belajar ni, hak ni ada begini, hak ni ada begini, adalah ketika-ketikanya. Tapi hak kebanyakannya kita tak usah buat lagu tu. Ini cara belajar hadis. Ada juga orang belajar hadis tapi dia kerah dengan cara mazhab dia. Supaya dalam dunia ni, kalau tempat kita Syafi'i, kalau di Pakistan, di Turki, di India Hanafi, kalau di tempat lain pula Hambali, di tempat lain pula Maliki. Dia lebih kuat pegang dengan mazhab dia. Saya ingat hadis ni, dia ngaji tidak hidup, tak hidup ngaji hadis. Sebab apa? Dia tidak boleh merasai hadis. Dia hanya ambil hadis-hadis yang sesuai dengan mazhab dia saja. Hak mana tak sesuai tu dia letak tepi, dia pejam mata, ataupun dia takwil, ataupun dia duduk dia saja. Dia kata pendapat ulama-ulama lebih alim lagi. Dia sudah pendapat lagu tu. Dia sudah pendapat lagu tu. Kita tidak lebih tahu daripada dia. Itu alasan dia. Sedangkan kalau kita fikir, ini pun ulama ni pun orang juga, orang Islam juga, orang alim besar juga, orang warak juga. Ulama dalam mazhab ni pun alim. Apa kita tak melera dia sekali dalam seumur hidup? Apa sampai lagu tu? Kalau sampai ke peringkat mazhab saja, peringkat ulama-ulama ni, kenapa kita tak boleh ambil pendapat orang lain? Kalau nak kira pendapat, ini masalah pendapat dengan pendapat. Siapa kita tak betul buka langsung, tak boleh nak ambil orang lain, menyusahkan kita sendiri. Apalagi kalau pendapat itu bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Itu tak boleh. Orang yang mengaji hadis, di antara sifat dia, keistimewaan dia, hasil dia, iaitu dia akan mengutamakan hadis. Jelas. Tak boleh pergi dah tu. Tak boleh pergi. Misalnya dalam masalah ni, tak kira dia lahir ni kebetulan tak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ada juga kebetulan tak sesuai dengan mazhab Malik, zahir hadis. Ada juga tak sesuai dengan mazhab Hanafi. Dia akan utamakan hadis. Macam di sini, ni kata tak boleh celuk, ni hadis ni celuk. Tapi tidaklah makna katanya nak mesti nak celuk. Kalau kita pakai paik tu, tak ada lah masalahnya. Nak celuk-celuk tak ada lah kalau pakai paik. Sekarang ni kalau dalam baldi, jadi mengikut ni kata tak boleh, jadi musta'mal. Sebab air tu sikit sebeledi, bukan cukup 2 qolah, kata dia. Dia jadikan hak 2 qolah tu asas. Sedangkan hak tu baru ni kita sudah bincang dah, masih dipertikaikan lagi. Ulama ni faham, masing-masing lah tu. Baiklah. Sesiapa yang suka nak tahu, tentu sekali orang Islam ni suka. Hak nak tahu sekali kepada dia, hak Nabi SAW sendiri tu. Hak orang lain tu nombor 2, nombor 3 dah. Nak tahu siapa dia? Imam Syafi'i buat lagu mana? Hak tu memang tinggi juga. Tapi kalau tahu hak Nabi, biasanya orang tidak tanya hak Nabi ni apabila tidak ada hadis, barulah nak tanya pendapat ulama mujtahidin. Tapi kalau ada hadis, tak perlu tanya hak lain. Hak tu jelas dah. Apalagi yang dipakai hak ni bukan seorang, ramai yang pakai. Bukan satu mazhab yang pakai lagu ni, banyak mazhab. Bahkan hak lebih banyak lagi hak pakai lagu ni. Maka lebih-lebih lagi lah kita kena turun tu. Kalau kita tidak bersikap begitu dalam belajar hadis ni, sudah akan penipal. Bila jumpa, kalau orang mazhab Malik jumpa hadis hak bercanggah dengan dia, penipal dia. Siapa takwil semua tak adil lah, anggap niat gayung lah, macam-macam. Hak tak pernah sabar. Kalau mazhab Syafi'i pun ada hak bercanggah, jadi susah. Tetapi kalau dia bersikap terbuka, dan inilah panduan utama kita, hak mudahnya, yang paling senangnya ke dia, kita tengok dalam kita belajar ni, kita tahu hadis ini tidak mansuh. Hadis ini dipakai oleh kebanyakan ulama dalam mazhab-mazhab, kebanyakan dipakai hak ni. Jadi tak ada ragu lagi lah kepada kita, tak ada ragu. Kemudian riwayat daripada ni Khalid bin Alqamah lagi. Riwayat daripada Zaidah
Tadi riwayat daripada Abu Awanah, riwayat daripada Zaidah, dia kata ni riwayat daripada Khalid bin Alqamah. Dia ambil daripada Abdi Khair. Dia kata Ali telah bersemayam berpagi. Kemudian dia pun masuk ke rahbah, yakni satu halaman yang luas. Dia pun minta air. Budak pun bawa air, satu bekas yang berisi air dan tos, yakni ketul itu. Qala fa akhadha al-ina bi yadihi al-yumna. Dia pun ambil bekas itu dengan tangan kanan dia. Fa afragha ala yadihi al-yusra. Ambil bekas itu dengan tangan kanan dia, lepas tu curah air atas tangan kiri, dia basuh kedua-dua tu. Fatamadmadha, dia pun berkumur 3 kali, isap air ke hidung 3 kali, dan dia pun mengemukakan hadis. Yang ni siapa? Zaidah ni. Mengemukakan hadis dekat-dekat makna dia dengan hadis Abi Awanah, serupa tadi juga. Dia kata kemudian dia sapu kepalanya bahagian depan dia dan belakangnya sekali. Ni kira sekali ni belakang. Kemudian dia kemukakan hadis yang sama maknanya dengan hadis tadi. Apa yang Imam Abu Daud nak sebut di sini, iaitu riwayat ni kedua-duanya daripada Abdi Khair, tapi sanad di bawah dia tu beza. Yang pertama riwayat Abu Awanah. Dalam riwayat Abu Awanah tu dia ada sebut sapu kepala sekali dengan jelas. Sekali dengan jelas. Dalam riwayat Zaidah ni daripada Khalid bin Alqamah juga. Abu Awanah pun Khalid bin Alqamah juga. Zaidah pun Khalid bin Alqamah juga, kecuali Syu'bah. Dia kata Malik bin Urfutah. Semuanya ini ambil daripada Abdi Khair. Zaidah dalam riwayat dia kata kemudian dia sapu kepalanya bahagian depan dan belakangnya. Hak itulah yang maksud sekali tadi. Bukan kata sapu depan ni sekali, belakang tu 2 kali, mari ke depan ni pula 3 kali. Tak, kira sekali tu. Sekali. Hak itulah yang dia nak ceritanya, hak itulah. Yang dimaksudkan dengan sapu kepala sekali tu lagu mana cara dia? Sapu depan dan belakang. Bukan dikira 2 kali lagu tu. Apa kalau kita tengok riwayat lain bawa mari ke depan pula, itu tidak dikira 3 kali. Maka setengah-setengah ulama dia mengatakan kalau ada hadis yang sebut 3 kali tu, kalau kita tidak mengambil kira dia tu dhaif ataupun dipertikaikan, kalau kita nak pakai juga hak 3 kali tu bukan maksudnya air suku-suku ambil 3 kali gitu, bukan lagu tu. Ini maksudnya pergerakan tangan tadi sudah celup dalam air, sapu 1 2 3, itu yang dimaksudkan 3 kali itu. Hafiz Ibn Hajar pun kata lagu tu juga. Dia tu Syafi'i, dia pun kata lagu tu juga. Yang dimaksudkan 3 tu cara tu, pergerakan tangan tu 3, bukan 3 kali sentuh air, sapu, lepas tu sentuh pula, sapu, lepas tu sentuh pula, bukan lagu tu. Itu kata dia. Kemudian ini riwayat Syu'bah pula. Dia kata saya mendengar Malik bin Urfutah. Dia ni beza dengan orang lain. Orang lain kata Khalid bin Alqamah, Malik bin Urfutah. Dia kata saya mendengar Abdul Khair. Dia kata saya melihat Ali dibawa kerusi kepada dia. Dia bawa kerusi. Dia pun duduk atas kerusi. Lepas tu orang bawa jak, kuz. Kuz ini bekas air, ada tangan, ada telinga, boleh pegang, ada megang. Kalau tak ada megang tu bekas air, bekas saja gitu, orang panggil ku. Ni kuz. Dia pun basuh tangan dia 3 kali dan koma sama dengan isap air ke hidung dengan air yang sama. Ini pun satu kaifiat juga. Yang ini payah juga tu kalau tak biasa. Ambil sebelah tangan ni dalam mulut sebahagian lagi ke dalam hidung sekali lagi. Tu kira sekali. Lepas tu ambil pula ke dalam mulut sebahagian lagi ke dalam hidung dah hembus. 3 kali buat lagu tu dengan satu cebokan air. Ini pun adalah salah satu kaifiat juga. Setengah-setengah ulama mengatakan cara yang seperti ini lebih baik. Cara yang seperti ini lebih baik, lebih afdal. Tetapi ini khilaf lah. Macam dalam mazhab Syafi'i ada khilaf juga tu. Tidak satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hak seperti tadi ada juga dikatakan hak lebih baik, ada juga lebih baik suku-suku. Komo 3 kali suku-suku. Lepas tu isap air ke hidung 3 kali suku-suku. Ada juga lagu tu. Dan banyak lagi cara yang lain tidak perlu disebutkan lah. Bagi orang yang tak saya terima hak ni, tak saya terima sekali ni
ambil air ni ke dalam mulut dan ke hidung tu, dia tak terima ni sebab dia pertikai ke hadis ni lah. Syu'bah tu, perawi dia tu sudah keliru dah tentang perawi dia. Orang lain kata Khalid bin Alqamah, dia kata Malik bin Urfutah, situ pun dia keliru dah. Nampak dia tak ingat molek walaupun dia orang besar. Jadi hak dia kata berkumur dan isap air ke hidung dengan air yang sama, dengan air tula juga, ini pun boleh jadi keliru juga, tak sih. Sedangkan dalam riwayat orang lain banyak lagi sebut suku-suku. Itulah. Tetapi bukan hak ni saja, riwayat lain ada lagi. Hak sekali tu pun ada hak tidak keliru lagu ni. Boleh berlakulah, nak buat mana-mana pun boleh. Dia menyebutkan hadis seterusnya. Hadis seterusnya, Imam Nasai ada kemukakan hadis dia ni dengan panjang lebar dalam Mujtabah dia, Sunan Nasai. Hadis ini dia sebut secara ringkas saja. Sebab dia naknya ada beberapa perkara yang tidak disebut tadi oleh orang lain, yang tersebut dalam riwayat Syu'bah ni. Itu maksud dia. Bukan maksud nak sebut orang lain itu lebih kurang lah. Kemudian ini Abdi Khair berlaku lagi. Tiga riwayat ni, riwayat Abu Awanah, riwayat Zaidah dan riwayat Syu'bah ni semuanya daripada Abdi Khair. Tiga hadis ni daripada Abdi Khair berlaku di atas sekali ni. Kemudian sekarang ni nak mari daripada anak murid Sayyidina Ali hak lain pula, bukan Abdul Khair tetapi hak lain pula, namanya Zir bin Hubaish. Riwayat Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish kata dia mendengar Ali ketika mana dia ditanya, Ali ditanya tentang wudu, yakni cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun sebutkan hadis. Waqala, dan dia kata masaha ra'sahu. Sama dia kata, Zir bin Hubaish kata, yakni Ali sapu kepalanya sehingga tak menitis pun. Mana sapu kepala dia tu bukan sapu tu dengan air yang banyak sehingga air tu berhenti menitis. Tidak, bukan makna lagu tu. Sapu kepala tu sikitnya air tu maknanya tak ada banyak, melekat banyak. Mana air kita kata celup tangan, tak ada, sudah titik habis dah. Sapu kepala, setelah sapu tu tak ada titik pun air. Itu maksudnya. Yani air yang digunakan itu untuk sapu kepala tu terlalu sedikit, hanya basah tangan aja, bukan ada air banyak pun. Kalau ada air banyak jadi menitis, ini tidak menitis. Dan dia basuh kaki dia tiga kali, dan dia kata beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah wudunya. Begitulah. Kemudian seterusnya ni anak murid yang ketiga pula daripada Sayyidina Ali juga, anak murid yang ketiga. Namanya siapa? Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla pula riwayat dia. Dia kata saya melihat Ali ambil wudu, dia basuh mukanya 3 kali dan basuh lengannya 3 kali, sapu kepalanya sekali. Jelas dia sebut sekali. Sekali tu bukan makna sekali setuh kita, tidak. Sebab tak adil lah. Sekali tu dia kira sekali, pergerakan tu kira sekali. Kemudian dia berkata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Lagu ni lah Rasulullah berwudu, lagu ni. Yang pentingnya di sini sebutkan sapu kepala tu sekali. Dapatnya. Dah hak lain tu 3 kali. 3 kali berlaku. Hak ni sekali sapu. Kemudian dia kata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air sembahyang. Seterusnya daripada Abi Hayyah pula, ada murid lain pula. Ramai ni, bukan seorang saja yang ambil riwayat ini. Cuma dalam riwayat tadi, riwayat Abdurrahman bin Abi Layla tu riwayat
mukhtasarah, orang panggil riwayat ringkas, dia tak ada sebut basuh kaki itu. Padahal dalam riwayat yang lain ambil daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, ada juga di luar daripada Abu Daud, di Sunan Abu Daud yang ada sebut basuh kaki 3 kali juga. Basuh kaki 3 kali juga. Artinya riwayat ini ringkas. Yang dituju sebenarnya kita nampak di sini iaitu nak menceritakan tentang sapu kepala tu berapa kali. Hak tuju. Sebab hak tu sebut tu. Hak kaki tu tidak sebut. Walaupun ada riwayat ni juga di tempat lain ada sebut, memang ada basuh kaki 3 kali. Ini orang panggil riwayat yang ringkas. Kemudian riwayat daripada perawi seterusnya iaitu Abu Hayyah. Ini anak murid Sayyidina Ali juga. Dia kata, saya melihat Ali berwudu, fa dzakara wudu'ahu kullahu. Dia pun menyebutkan wuduknya semua sekali 3 kali. Semua anggota wuduk lain itu 3 kali. Qala, kemudian kata Abu Hayyah, thumma masaha ra'sahu, kemudian dia sapu kepalanya. Di sini dia tak sebut sekali ke atau 3 kali, tak ada sebut, sapu kepala saja. Dia sebut sapu kepala saja, tak ada sebut 3 kali. Hak 3 kali itu anggota yang lain. Kemudian dia basuh 2 kakinya hingga ke buku lali. Kemudian dia berkata, sebenarnya saya nak tunjukkan kepada kamu cara bersuci atau cara wuduk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati di sini. Akhbarana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq Amr bin Abdullah al-Hamdani Abu Ishaq as-Sabi'i. Dia ni mudallis. Kebanyakan ulama mengatakan dia ni thiqah, tetapi dia mudallis. Dia susuk pucuk, kadang-kadang dia tak ayat tuk guru dia datang. Ramai ulama-ulama yang menyenaraikan dia ni dalam kalangan mudallisin, yakni orang-orang yang selalu meriwayatkan dengan membuat orang di atas dia, orang yang secara langsung menceritakan hadis itu kepada dia, dia tak ada sebut. Abu Ishaq Al-Jawzajani berkata, satu golongan Ahlul Kufah ada yang tidak disenangi, tidak terpuji aliran mereka, maksudnya tasyayyu', fahaman Syiah. Dia Kufah ni pusat Syiah. Pas sekarang ni pun lagu tu je. Pas sekarang ni sampai dulu dia pusat Syiah. Di situ ramai orang Syiah dan banyak mengelirukan masyarakat. Mereka adalah kepala-kepala muhaddisil Kufah, muhaddis Kufah, seperti Abi Ishaq. Dia ni Abi Ishaq, salah seorang, Amash, Mansur dan lain-lain lagi. Diterima dia ni sebab diketahui dia ni seorang yang benar dalam periwayatan mereka. Tetapi ulama-ulama tawakuf, berhenti kalau hak mereka irsal, kalau hak mereka riwayatkan secara putus, riwayat secara putus, orang perhati, tak terima secara mutlak lah. Tengok dulu hak dia riwayat lagu mana. Kalau dia sebut dengan terang, dia ambil daripada orang ni, orang sudah uji dah, tengok dah, dia kata orang ni cerita, orang pergi tanya, sungguh orang tu ada cerita, orang sudah kaji. Tetapi kalau hak dia tak sebut siapa-siapa tu, orang beringat, ni orang-orang ni. Takut-takut puncanya itu tidak sahih. Jadi setengah-setengah ulama kata dia kena tawakuf lah, kena tengok dulu riwayat dia tu. Sebab itulah Jarir meriwayatkan daripada Ma'an, dia kata hadis-hadis ahli Kufah ni telah dirosakkan oleh siapa? Beberapa orang. Amash, salah seorang. Abu Ishaq ni sebab tadlis dia dan sebab akhir dia tu dia nyanyuk. Abu Ishaq ni dia ni orang umur panjang juga ni. Abu Ishaq ni mengikut setengah ulamanya 100 lebih juga umurnya. Dia keliru, jadi orang ajar dia kata lagu mana-mana, sedangkan orang puak-puak ni puak-puak tak betul. Dia ajar supaya kata lagu ni, dia jadi terkata, orang pun ingat betul dia. Bahaya lagu tu.
Padahal dia sudah tua, dia tak buat beringat molek. Orang ingat. Kau dia sendiri kata sebenarnya ada orang lain ajar. Orang kata gitu, dia gitu, gitu. Tu bahaya. Sebab itu ulama tengok banyak perkara dia. Riwayat dia tu setengah mana. Tengok banyak perkara. Nanti kita akan jumpa akan datang ni. Anda akan peringat semula lah. Benda ni walaupun orang-orang ni orang kuat ni. Tetapi orang beringat dengan dia. Beringat. Diterima. Dalam Bukhari pun ada Amash itu. Bukhari ada Sulaiman bin Mihran, Amash. Tetapi kena beringat. Riwayat dia tu kebanyakan ulama yang mari ada maksud dia sendiri. Apa maksudnya? Buat mari riwayat ni. Iaitu ni kalau kita perhati riwayat-riwayat dalam kitab-kitab ahli sunnah, sama ada Abu Daud ke Tirmizi ke gapo ke, dia mari riwayat ada Syiah ke. Lepas tu dalam riwayat tu akhir sekali sebut basuh kaki. Sebab apa? Sebab pengikut Syiah tak boleh basuh kaki. Tak boleh basuh kaki. Ambil air sembahyang dia kena sapuh kaki. Sapuh khuf tak boleh, tak ada dalam ajaran dia tu. Sapuh khuf tak boleh. Kalau pakai khuf pun kena pecah khuf tu. Kena sapuh kaki, bukan basuh kaki. Pecah tu bukan untuk basuh, untuk sapuh. Tiba-tiba buat pagi banyak. Zir bin Hubeish tadi, di antara ulama ada yang mengatakan dia ni pun Syiah juga tadi. Ada juga alah-alah gitu. Tetapi nak cerita di sini, semua orang-orang yang dikatakan Syiah tu orang-orang besar Syiah, dalam kitab-kitab rijal Syiah pun terima dia ni sebagai perawi dia. Orang kita juga dia kata. Tiba-tiba ni dia sebut ada basuh kaki. Lagu mana yang demo tak sepakat tu basuh kaki ni? Sedangkan tokoh-tokoh Syiah sendiri pun terima riwayat ni daripada Sayyidina Ali juga. Demo ambil sapuh kaki tu ambil daripada Sayyidina Ali. Hak mana? Sedangkan kalau kita ambil daripada orang-orang yang sederhana lah, yang tidak jelas Syiah, tak mana dia masuk juga di kalangan ahli sunnah ni, semaya sekali duduk sama-sama. Demo ni riwayat daripada Sayyidina Ali. Apa dia? Basuh kaki, bukan sapuh kaki. Kalau ada riwayat daripada Sayyidina Ali hak sapuh kaki, itu hak Syiah tulen. Dia tidak bergaul dengan ahli sunnah langsung. Ataupun hak ahli sunnah memang tak terima kerana sudah maklum dia tu orang jenis ekstremis dalam Syiah dia. Sudah maklum tu. Hak tu dia tak ambil, sebab itu tak ada. Kalau ada pun hak ni, hak basuh kaki. Apa tujuan dia buat mari ni? Tujuan nak cerita orang-orang yang tak serupa dengan kita tu pun riwayat serupa dengan kita juga, iaitu basuh kaki, bukan sapuh kaki. Lepas tu pokok dia kata ni kalau ia pun dia kata taqiyah. Itu takwilan dia lah. Kita sudah sebut dah baru ni tentang taqiyah tu tak pernah sabar sama sekali. Sayyidina Ali nak takut sama dia ni, anak buah dia pelakon ni bukan depan orang lain. Dia ambil air sembahyang takut apa? Adakah teruk benar dah zaman tu sehingga nak ambil air sembahyang pun tak boleh tunjuk hak sebenar? Hak sapu tu sepatutnya sapu dia pura-pura basuh kaki. Adakah benar sabar lagu tu? Sayyidina Ali tu siapa? Nak takut kau orang? Tak benar sabar. Tak benar sabar. Kalau dia kata taqiyah kerana nak susuk buca, pura-pura. Apa ni tak nak cerita, tak cerita hak sebenar tu pura-pura. Tak benar sabar. Dan dia kata, Sayyidina Ali kata, aku nak tunjuk kepada kamu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersuci bagaimana. Lagu ni. Bermakna hak-hak dia kata tu tak ada lah. Hak kata sapu tu, dia kata kita tak boleh terima hak dia. Kita nak paksa dia suruh terima. Apa ni dia terima hak kita. Riwayat Sayyidina Ali juga. Riwayat Sayyidina Ali. Dia tak say riwayat Sayyidina Ali daripada ahli sunnah ataupun dalam kitab ahli sunnah, dia tak say terima. Itulah masalahnya. Seterusnya daripada Ibnu Abbas, riwayat daripada Ubaidullah Al-Khawlani daripada Ibnu Abbas, katanya dakhala alayya Aliyun, Ali masuk menemui saya, pergi rumah saya ataupun tempat kediaman saya. Ali mana? Ali bin Abi Talib.
Maksud dia Ali bin Abi Talib. Siapa kata maksud dia ni? Bukan Ibnu Abbas kata, iaitu Ubaidullah Al-Khawlani. Yani Ali masuk kepada saya, ke rumah saya. Ali mana? Maksud Ali itu, Ibnu Abbas kata Ali itu ialah Ali bin Abi Talib. Ketika itu dia telah selesai membuang air. Membuang air. Buang air ni buang air kecil lah. Lepas tu dia pun minta air semaya. Kami pun bawa pergi satu bekas air, ya, satu bekas yang berisi air, letak depan dia. Dia pun kata, wahai Ibnu Abbas, mahukah engkau aku tunjukkan kepada engkau bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maksud dia sininya kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang. Sebab apa? Bukan semua dia buat lagu ni, kadang-kadang. Itu pun kalau kita terima riwayat ni, sebab riwayat ini dipertikaikan oleh ulama. Lepas pada tu dia pun kata bolehlah. Dia pun tuang air atas tangan dia, ada basuh tangan. Lepas tu masuk tangan kanan dia, masuk tangan kanan dalam bekas air, cebok lah. Lepas tu dia pun cuak dengan tangan kanan tu atas tangan kiri dia. Lepas tu basuh tangan. Lepas tu dia berkomor. Kemudian masukkan dua tangan dia, dua tangan tadi sebelah saja tangan ni masuk dua belah pula ke dalam bekas tadi. Lalu dia pun pukul mukanya dengan tangan, ambil secebok ni dengan dua belah tangan, pukul muka gitu. Inilah pegangan setengah-setengah orang yang kata ambil air sembahyang tu pukul muka tu, tetapi jumhur ulama tak pakai lagu tu. Ni hadis ini adalah hadis syadz dari segi makna dia ni. Pasal riwayat-riwayat yang lain hak kebanyakan tak ada sebut pukul ni, ambil buat gitu, muka tu tak ada lagu tu. Maksud pukul di sini curah air atas muka, gitulah, seperti hak lain, baru sesuai dengan hak lain. Dengan makna dia yang zahir lagu ni syadz, menyalahi hak lain. Kemudian dia pun masukkan ibu jari dia ke dalam bahagian depan dua telinga ni. Bahasa muka tu masuk jari ni, ibu jari ni masuk ke dalam telinga. Masuk dalam telinga. Sebab dia kira bahagian dalam ni sebahagian daripada muka lagi. Inilah pendapat setengah-setengah ulama. Telinga ni hak ni hak dalam ni bahagian muka kena masuk ke dalam. Apabila sapu kepala kena alik belakang ni. Sebab alik belakang ni dia sebahagian daripada kepala. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi ini inilah kata tidak serupa dengan hak kebanyakan. Hak kebanyakan kata tidak, telinga ni tak masuk ni dalam muka ni. Hak muka sekat ni je lah. Sekat ni. Tidak kata sampai ke dalam telinga tu. Mukanya. Suku. Kemudian kali yang kedua, kali yang ketiga buat lagu tu juga. Lepas tu dia pun ambil secebok dengan tangan kanan dia, secebok air, lalu dituangkan ke atas ni bahagian depan kepala dia, tempat jambul ada di sini, dia tuang atas ni. Dan dia biarkan air tu mengalir di atas mukanya. Ni buat lagu ni buat apa ni? Ni adakah satu amalan yang tersendiri pula? Tidak. Ni nak sejuk kepala, nak sejuk kepala. Ni pun tak serupa ni dengan hak kebanyakan. Dia kata Nabi SAW buat lagu ni. Dia kata Nabi SAW buat lagu ni. Sedangkan hak ni termasuk dalam hak Nabi SAW buat ke? Kalau hak Nabi SAW buat, tentu orang lain ada riwayat juga. Tak ada. Sebab itu hadis ini pendapat banyak bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dia basuh dua lengannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian sapu kepalanya dan belakang telinga. Di bahagian belakang. Sebab dia kira ini sebahagian daripada kepala, bahagian belakang. Ini adalah yang berpendapat begini. Di antara pegangan mereka, ni lah, hadis ni lah. Bagi orang yang tidak pegang dengan hadis ni, dia kata hadis ni tak padan nak lawan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat, yang mana tak ada sebut lagu ni. Tak ada sebut lagu ni. Kemudian dia masukkan dua tangan dia, kedua-dua sekali. Dia pun ambil secebok air. Dia pun pukul atas kaki dia. Buat gitu. Atas kaki dia. Dalam kaki dia tu, di kaki dia tu ada selipar. Sekali dengan selipar, basah sekali. Dibasuh dengan air tadi tu.
Kemudian sekali lagi lagu tu juga, yang di 2 kali bahasa. Kata Ibnu Abbas, saya pun kata dengan selipar sekali, dengan 2 selipar dia tu sekali. Dia kata dengan 2 selipar. Lepas tu 3 kali kata lagu dengan 2 selipar dia. Ini menunjukkan ambil air sembahyang dengan tak pecah selipar. Tak apa, boleh. Inilah hadis ni lah. Bukan hadis saja, banyak lagi orang lain. Riwayat orang lain pun ada juga ni. Mana kalau pakai selipar pun tak apa, asalkan air tu rata sampai ke tempat-tempat yang perlu kena tu kan, tak apalah. Pakai selipar pun. Lepas tu selipar ni dalam riwayat yang lain selipar sibtiyah pula. Mana selipar kulit lah. Lepas kulit kita kata jadi busuk lah, jadi punah kulit, tak kira lah. Nak rayaknya boleh, so asalkan sampai air, asalkan sampai air. Baik, kita tengok hadis ini ada beberapa perkara di sini. Yang ni, yang pertama, zahir hadis ini menunjukkan basuh air ke muka ni dengan itu pukul air tu, pukul ke muka tu dengan air. Itu yang pertama. Ini menyalahi hadis-hadis yang lain, tak serupa dengan hadis yang lain. Yang kedua, yang ni bahagian dalam telinga ni sapu sekali dengan basuh muka tu, sekali dengan tu basuh halik dalam, sapu halik dalam telinga. Itu yang kedua. Ini pun tak serupa dengan riwayat kebanyakan. Yang ketiga, lepas pada tu curah air atas kepala, curah air atas kepala. Lepas pada buat tadi, curah air atas kepala di atas ni bahagian depan kepala. Itu pun tak ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Yang keempatnya, itulah beberapa perkara yang tak ada disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Sebab itu dalam Talkhisus Sunan, Hafiz Ibn Al-Qayyim berkata, berhubung dengan hadis ni ulama ni khilaf hadis ni setara mana kedudukan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif. Di dalam Hasyiah Badrul Majhud ni, siapa ada boleh tengok. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahawa hadis ini sudah mansukh. Ni cerita hak dulu ni, sudah mansukh. Cerita hak dulu. Tidak semesti kalau Sayyidina Ali tunjuk tu maknanya tidak mansukh. Yang ketiganya, riwayat daripada Sayyidina Ali ni berbeza-beza. Ada lagu ni, ada lagu ni. Hak daripada dia sendiri. Tak ada orang lain-lain sebut apa ni, pekong air ke muka tu. Tak ada pada lagu tu. Ataupun selepas pada basuh muka tadi, juah pula air atas kepala ni. Tak ada. Hak ni orang lain kata kalau kita nak terima ni pun, itu untuk menyejukkan kepala, boleh jadi panah. Boleh jadi panah. Jadi nak sejukkan kepala dia, bukan sebagai salah satu perbuatan wudu. Tidak. Ada juga yang mengatakan hak ni wudu alal wudu. Dalam masalah wudu alal wudu, seorang tu ada air sembahyang dah, dia nak ambil air sembahyang pula, lagu ni hak dia tunjuk ni. Ada pula yang mengatakan hak ni jawrabain, dia pakai ni maksudnya jawrab, maknanya jenis khuf jugalah. Ada juga yang mengatakan yang keenam, pendapat yang keenam, ini mazhab khusus untuk dia ni, orang lain tak pakai. Yang ketujuh, pendapat yang ketujuh kata hadis ini sabit, boleh, kita memang betul hadis ini tak apa, tetapi dia menyalahi riwayat-riwayat sahih yang lain. Kalau kita terima dia ni sahih, tapi dia menyalahi riwayat-riwayat yang lain, maka dia dikira syadz. Riwayat ini syadzah. Bila riwayat yang syadzah, dhaif. Orang yang mengatakan riwayat ini syadzah, walaupun sabit dari segi sanad dia, maka itu tak dhaif jugalah. Orang yang mengatakan dhaif, lebih-lebih lagi lah. Sebab itulah Imam Tirmizi, dia kata dalam Sunan Tirmizi, saya tanya Muhammad bin Ismail tentang hadis ini. Yang ni Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari lah. Saya tanya Imam Bukhari tentang hadis ini, fa dha'afahu. Imam Bukhari mendhaifkannya. Imam Bukhari kata hadis ini dhaif. Ma adri ma hadha, dia kata, saya tak faham apa maksud dia lagu ni. Saya tak tahu lah apa maksud lagu ni. Munziri kata, fi hadzal hadis maqal. Hadis ini dipertikaikan. Hadis ini dipertikaikan. Jadi itulah beberapa pendapat ulama
berhubung dengan hadis ini. Orang-orang yang terima hadis ini pun paling tinggi dia kata hadis ini hasan. Hasan paling tinggi. Tapi kita nampak dalam ini perawi dia tu Muhammad bin Ishaq pun ada juga tu. Salah seorang perawi dia Muhammad bin Ishaq ada juga tu. Walaupun orang lain kata di sini Muhammad bin Ishaq dia meriwayat secara an-anah. Bila Muhammad bin Ishaq meriwayatkan secara an-anah, maka kebanyakan ulama mengatakan hadis dia tu dhaif. Sebab apa? Ada kemungkinan dia melakukan tadlis, sebab dia ni termasuk salah seorang mudallisi. Ni boleh jadi dia melakukan tadlis. Tapi riwayat yang sama juga ni ada dalam kitab orang lain. Dalam kitab Musnad Ahmad misalnya, dia ada sebut itu, bukan an. Mana dia ada sebut dengan jelas, bukan dengan an, bukan riwayat secara an-anah. Lagu mana? Jadi bagi orang yang terima, kalau dia ni tidak riwayatkan secara an-anah, secara tahdis ke, ataupun secara lain-lain lagi dengan menyebutkan saya dengar ke, maka riwayat dia tu boleh diterima. Bagi orang yang nak terima dia lah. Bagi orang yang mengatakan dia ni tak terpakai, riwayat belah mana pun tak boleh terima dah. Walaupun dia kata haddatsana, walaupun dia kata akhbarana, dia tak boleh terima dah. Bagi orang yang boleh terima, dia ada perincian lagi. Kalau riwayat lagu ni tak boleh. Sini dia riwayat an Muhammad bin Talha, riwayat secara an-anah. Lepas pada tu Imam Bukhari tak terima hadis ni. Tak terima tu boleh jadi tengok kepada sanad dia saat ni, ataupun boleh jadi tengok kepada matan dia tu bercanggah dengan hak lain. Bercanggah dengan hak lain. Sebab apa? Kalau kita tengok di sini, orang-orang lain ni tak ada masalah ke apa ni, cuma Muhammad bin Ishaq. Apa Imam Bukhari kata dhaif? Apa Imam Bukhari kata dhaif? Tak seterima. Sama ada kerana dia atau kerana isi dia ni, matan dia ni bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih hak lain, maka orang panggil syadz. Salah satu syarat bagi hadis yang sahih ni, dia tidak syadz, dia tidak ada illat dan tidak ada syudzuz, ganjil. Di sini ada keganjilan dia beberapa perkara. Sebab itu Imam Bukhari tak terima. Dia hukum hadis ini dhaif, boleh jadi berdasarkan sanad dan juga berdasarkan matan. Itulah. Abu Daud berkata, hadis Ibnu Juraij daripada Syaibah serupa dengan hadis Ali. Kerana dalam isnad itu Hajjaj bin Muhammad dia meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, yakni Ali sapu kepalanya sekali. Ali sapu kepalanya sekali. Tetapi riwayat Ibnu Wahab daripada Ibnu Juraij, yakni Ibnu Juraij ni ada dua orang yang meriwayatkan daripada dia. Hak ni bukan hak ni sanad lain pula. Cuma Imam Abu Daud isyarat saja. Yang ni selain daripada hak ni, riwayat ni ada lagi riwayat daripada Ibnu Juraij yang diambil oleh dua orang anak murid dia. Yang pertama Hajjaj bin Muhammad, yang kedua Ibnu Wahab. Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad, dia kata Sayyidina Ali ni ada sapu kepala sekali dengan jelas. Hak dalam riwayat ni tak ada Ibnu Ishaq ke apa, tak ada. Hak lain, riwayat suku pula. Dalam riwayat Ibnu Wahab pula daripada Ibnu Juraij, dia kata Sayyidina Ali sapu kepala 3 kali. Pula 3 kali sapu kepala. Ada dua orang ni bercanggah, anak murid Ibnu Juraij ni. Lepas tu apa maksud Imam Abu Daud buat mari sini? Dia nak ceritanya, apa dia? Iaitu hadis Hajjaj bin Muhammad ini lebih kuat lagi. Pasal apa? Pasal riwayat dia ni serupa dengan riwayat hak kebanyakan daripada Ibnu Juraij, daripada Sayyidina Ali. Adapun riwayat Ibnu Wahab ni dia seorang saja. Hak daripada Ibnu Juraij yang menyebutkan Sayyidina Ali sapu kepala 3 kali ni, dia seorang saja. Sebab apa? Hajjaj bin Muhammad ni serupa dengan hak dulu. Sebab itulah Imam Abu Daud kata
riwayat hadis Ibnu Jurayj daripada Syaibah. Dia serupa dengan riwayat Ali hak dulu. Bermakna hak itulah hak kuat. Hak yang dia hak sebut sekali tu. Yang ini Imam Abu Daud menterjihkan sapu kepala ni sekali, bukan 3 kali. Jadi hak mana-mana kemungkinan ada 3 kali tu dia sebut juga, tetapi dia ada isyarat kepada kelemahannya. Sebab hak dulu ada sebut sekali ataupun tak ada sebut bilangan itu. Tiba-tiba dia ni sebut Ibnu Wahab kata 3 kali, menyalahi riwayat-riwayat yang lain. Jadi gugurlah riwayat dia tu, pasal bercanggah dengan orang lain. Lepas pada tu ulama-ulama hadis kata Ibnu Wahab ni dia mudallis juga. Kemudian sekarang ni dia riwayat daripada Ibnu Jurayj secara an-anah. Bila riwayat secara an-anah, maka ada kemungkinan terputus riwayat itu. Oleh kerana itu dia tidak boleh lawan dengan Hajjaj bin Muhammad tadi. Riwayat dia tu tak boleh lawan, tak padan nak lawan. Ini Imam Abu Dawud nak cerita hak sekali itulah hak lebih kuatnya. Hak 3 kali tu tidak kuat. Itulah maksud dia. Kemudian sampailah kepada hadis Abdullah bin Zaid pula sekatulah. Wallahu a'lam. Makluman sebagai makluman.